Seterusnya, kita ni masuk kepada penerangan bagi tiap-tiap perkara wajib haji. Mula-mula sekali ialah berniat ihram di miqat. Maksud berniat ihram di miqat ialah melakukan niat ihram haji di miqat. Okey, apa arti miqat? Miqat ialah permulaan atau sempadan. Miqat haji ialah masa permulaan atau sempadan untuk memulakan amalan-amalan bagi tiap-tiap ibadat. Miqat ada dua jenis. Yang pertama ialah miqat zamani, yakni sempadan masa. Kemudian yang kedua ialah miqat makani, yakni sempadan tempat. Baik, seterusnya miqat zamani dan makani bagi amalan haji. Kita ni fokus kepada miqat zamani, yakni sempadan masa dulu. Okay, poin yang pertama, masuk waktu untuk memulakan ibadat haji ialah mulai dari 1 Syawal hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Artinya di sini miqat zamani itu mesti dibuat pada bulan-bulan haji. Okay, iaitu bulan Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah sahaja. Kemudian poin yang kedua, seseorang yang ingin mengerjakan haji hendaklah berniat ihram pada waktu yang ditetapkan sahaja. Artinya, sekiranya jemaah haji itu ia berniat sebelum tempoh bulan 1 Syawal. Contoh, ia berniat ihram pada bulan Sya'ban ataupun Ramadan, maka indah sah niatnya dan indah sah ihramnya. Okay, kemudian miqat makani, yakni sempadan tempat. Miqat makani ialah sempadan tempat untuk memulakan niat ihram haji serta memakai pakaian ihram. Okay, miqat makani ini ia adalah sempadan yang mengelilingi Makkah dari pelbagai arah. Sempadan ini biasanya kena tentukan mengikut dari mana arah jemaah haji itu datang dan masuk ke Makkah ataupun tanah haram. Jadi, semasa jemaah haji berada ataupun melalui sempadan itu, sama ada di atas kapal terbang, kapal laut, kereta, bas dan sebagainya, maka diorang ini wajib berniat ihram dan memakai pakaian ihram. Jadi, di mana saja tempat sempadan-sempadan itu? Tempat sempadan-sempadan itu ada 5. Antaranya yang pertama, Juhfah. Ini adalah miqat ataupun sempadan bagi jemaah yang datang dari negeri Mesir, Syria, Maghribi, Spanyol, Syam dan sebagainya. Jadi apabila sampai sahaja jemaah haji di Juhfah, maka diorang ini wajib berihram di sana. Kemudian yang kedua, Zatu Irqin. Ini adalah tempat bagi jemaah yang datang dari negeri timur seperti Iraq dan negeri-negeri sebelahnya. Jadi apabila sahaja jemaah sampai di Zatu Irqin ini, maka diorang ini wajib berihram di sana. Kemudian yang ketiga, Zulhulaifah ataupun disebut masa ini sebagai Bir Ali ataupun Masjid Bir Ali. Jadi miqat ini adalah bagi jemaah yang datang dari Madinah. Sama juga apabila sampai sahaja di Zulhulaifah ataupun Masjid Bir Ali, maka jemaah haji wajib berihram di sana. Contohnya macam Brunei, penerbangan haji Brunei biasanya ke Jeddah dulu kan, lepas itu ke Madinah, seterusnya baru ke Mekah. Jadi jemaah haji yang ada di Madinah pada masa itu, sebelum diorang bertolak ke Mekah, diorang ini wajib berihram di Zulhulaifah ataupun Masjid Bir Ali. Kemudian yang keempat, ya Lamlam.
Okay, ini adalah miqat bagi jemaah yang datang dari Yaman dan negara Asia yang datang melalui kapal laut. Kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, Qarnu Manazil. Ini adalah jemaah yang datang dari Najdi di Hijaz dan Najdi di Yaman ataupun Yaman Juwaid melalui darat. Jadi inilah tempat sempadan-sempadan di mana jemaah haji wajib melakukan ihram, iaitu berniat ihram dan memakai pakaian ihram. Cuba lihat dalam gambar ini. Yang bertanda warna hijau itu ialah sempadan-sempadannya. Di mana kalau kita ni lihat sempadan-sempadannya ni ia mengelilingi Kaabah. Jadi apabila sahaja jemaah haji sampai ke tempat salah satu sempadan ini, okay, sekiranya seseorang itu belum berniat ihram dan belum memakai pakaian ihram, di sana start dia mulakan ihramnya. Jangan dilambatkan. Di sini ada soalan, bagaimana sekiranya seseorang itu telah masuk melebihi sempadan miqatnya tanpa berniat ihram? Dan apa hukumnya? Mungkin jemaah haji itu dalam keadaan lupa ataupun sengaja meninggalkannya. Jadi apa hukumnya? Maka jawapannya di sini, wajib dia kembali semula ke tempat miqatnya itu untuk berniat ihram. Wajib ia balik semula ke tempat miqat dan berniat ihram di sana. Kemudian jika dia tidak kembali semula ke tempat miqat dan berniat ihram di tempat itu juga, maka hajinya tetap sah tetapi berdosa dan dia dikenakan membayar dam ataupun denda. Okay, sekiranya ia indah berbalik semula, maka ia berdosa sebab ia sengaja meninggalkan perkara wajib haji dan hukumnya tetap sah tetapi dikenakan membayar dam. Jadi poinnya di sini, sekiranya seorang jemaah haji yang masuk ke Mekah dan ia indah berihram di miqat, okay, maka perbuatannya itu akan dikenakan dam. Wallahu a'lam bissawab. Kita ni sentuh sampai sini saja dulu. Jadi hari ini kita ni sudah mempelajari tentang pengertian wajib haji dan salah satu perkara wajib haji iaitu berniat ihram di miqat. Dan insya-Allah akan kita ni sambung perkara wajib haji yang seterusnya besok. Kiranya ada soalan boleh tanya cikgu di grup ataupun PM cikgu. Mungkin itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.